hari ni kita nak tengok beberapa lagi istilah baru dalam bab apa penaklukan logik ni. So kita tengok yang pertama ni. Dia kata kalau diberi implikasi jika P maka Q akas. Okey. Istilah yang pertama kita nak belajar hari ni adalah tentang akas. Ni akas. Kalau diberi implikasi P maka Q, implikasi mesti ada jika P maka Q. Itu adalah penyataan yang kita panggil sebagai implikasi. Dan akasnya, kalau dia suruh kita berikan akas, kena terbalikkan saja penyataan yang tadi tu. Okey, tadi jika P maka Q. Kalau akas dia, kalau soalan tanya apa dia akas? Akas dia adalah jadinya J jika Q maka P. Terbalikkan saja. Okey, cuba kita tengok contoh soalan kat sini. Dia kata jika M sama dengan 2, maka 3 campur M sama dengan 5. Jadi dia suruh cari akas. Yang mana satu akasnya? Siapa nak jawab? Dia mesti terbalikkan lah. Jadi dia akan jadi jika yang ni Q kan. Jadi mesti yang belakang ni Q ni awak kena nyatakan dulu. Jadi jika 3 campur M sama dengan 5, maka M sama dengan 2 kan. So mana jawapan dia? Pertama tu. Yang pertama kan. Okey, kita check betul tak jawapan dia. Okey, faham tak akas ni? Boleh? Dia awak cuma terbalikkan sahaja daripada implikasi yang diberi tu. Dan yang penting awak kena ingat implikasi mesti ada jika maka, akas pun ada jika maka, tapi kita terbalikkan dia punya maklumat tu. So, next kita tengok contoh yang seterusnya. Soalan nombor 2 ni. Yang dua ni dia kata yang ini yang kedua ni adalah songsangannya pula, songsang Tadi akas, yang ini songsang Jika diberi implikasi sama, jika P maka Q, kalau dia suruh awak carikan songsang bagi implikasi ni, dia akan jadi jika bukan P. Maknanya simbol yang macam ni adalah penafian P kan. Awak akan nafikanlah penyataan P ni. So jika bukan P maka bukan Q. Tu awak kena ingat songsang adalah awak kena nafikan implikasi yang diberi. Okey, contohnya soalan kat sini, jika M sama dengan 2, maka 3 campur M sama dengan 5. Kalau songsang dia kita kena nafikan, jadi ayat dia sama je, tak payah ubah tempat kan. Macam akas tadi kita kena ubah tempat, tapi yang ini tak perlu. Jadi jawapan dia adakah yang first ni betul? Jika 3 campur M sama dengan 5, maka M sama dengan 2. Ni betul ke tidak? Tak kan? Okey. So tengok the next one ni. Jika M bukan sama dengan 2, maka 3 campur M bukan sama dengan 5. Ni betul ke tak? Betul. Betul. Okey. Jadi kita cek jawapan. Okey. Yang kedua tu lah jawapan dia. So awak ingat yang kalau songsang just nafikan saja implikasi yang diberi. Boleh Okey, itu yang kedua yang kita nak belajar hari ni. Kita tengok pula the next one. The next one pula dia suruh cari kontrapositif. Itu istilah yang kedua ketiga kita belajar, kedua yang kita belajar hari ini, kontrapositif. Kontrapositif pula kita akan buat, dia kata kalau dikatakan kontrapositif kita kena nafikan jika, perkataan dia mesti ada jika bukan Q. Awak letak Q tu ke depan, maka bukan P. Okey, boleh? So kita tengok contoh ni. Kalau dia beri jika M sama dengan 2, maka 3 campur M sama dengan 5. Kontrapositifnya kita kena nafikan tapi ubah. Maknanya 3 campur M sama dengan 5 ni ke depan, tetapi nafikan jadi tak sama. So mana yang tak sama adalah yang ketiga ni kan. Jawapannya ni, jika 3 campur M tak sama dengan 5, maka M tidak sama dengan 2. Betul tak? Ni jawapan dia. Betul juga.
So kita check betul tak jawapan. Okay. Jadi itu saja yang saya nak terangkan ya, yang basic je. Awak kena faham dan ingatlah kalau dia tanya akas, songsang dan kontrapositif. Senang je bab ni, jangan stres-stres ya. Awak kena faham konsep dan boleh jawab semua insya-Allah. Ini bab ni memang saya kata bonus marks untuk awak. Okey, ada soalan? Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Jom kita tengok soalan the next one. Okey, sekarang ni kita nak jawab. Tadi saya dah terangkan ya semua maksud akas, songsang dan kontrapositif. So kita nak test. Faham ke tidak? Jika P ni sama lain tadi akas, kita terbalikkan. Jadi soalan dia, nyatakan akas bagi implikasi berikut. Cuba awak tengok dulu, ada tak jawapan? Ada tak jawapan dia? Jika implikasi X sama dengan kosong, maka 2X sama dengan 20. Ada siapa nak cuba bagi jawapan? Senyap je. Siapa tadi yang ada sebab tak nak buka? Tak nampak kat sini. Tak sebutkan, kita takut. Senyap je. Cikgu jawapan nombor 2. Betul, nombor 2 tu. Nombor 2, yang nombor 2. Awak tengok dekat situ kan, jika 2X sama dengan 40. Jawapannya tak ada dekat sini rasanya. Dia salah, betul tak? Betul tak? Betul. 2X tu sepatutnya sama dengan 20 kan? So ini ada soalan ni memang salah. Saya saja je nak test awak. Ya, tapi betul lah yang nombor 2 ni jawapannya. Cuma jika 2X sama dengan 20, maka X sama dengan 10. Memang jawapan dia akan bagi yang nombor 2 tu. Tapi ada kesilapan kat situ ya. Okey. Next kita nak tengok pula. Nombor 5 ni. Dia suruh carikan songsangan bagi implikasi berikut. Okey. Baca dulu soalan. Yang mana? D, bawah. Songsangan dia B. D. Bawah sekali. D. Okey, bawah sekali ya. Sebab dia tak ada ABC, so awak kena letaklah ABC sendiri. Okey, siapa yang jawab tadi? Saya. Siapa yang jawab? Nama apa awak? Nadia. Nadia. Okey, so kita tengok. Kenapa salah? Kenapa jawapan dia cakap C? Sebab dia Songsangan. Yang mana yang betul? Entah je. tak Yang sebab mana? dia songsang. Dia kan songsang. Tadi kita belajar songsangan, kita buat apa? Kita songsangkan saja. Kan? Kan dekat atas ni kan dia dah nyatakan. Dah nyata. Lagi sekali dia ulang balik nota ni. Dia kata kalau songsangan kita nafikan saja implikasi tersebut. Tak payah ubah tempat kan? Yang Nadia bagi jawapan yang D ni, awak ubah tempat kan Nadia? Ya, betul. Betul? So jawapan kita salin dia sebiji yang implikasi tu, cuma kita nafikan. Jadi kalau ini sama dengan 10, jadi jawapan ni tak sama dengan 10, maka 2X tak sama dengan 20. Okey? Awak kena ingat tau songsang tu, jangan terbalik. Yang kontra positif nanti baru awak terbalikkan, kan? Okey, next question. Soalan 6. Cuba baca. Soalan ni sama je, dia tanya awak apa dia kontra positif dia. Siapa boleh jawab? D, cikgu. Jawapan yang keempat. Okey, so kita check. Betul, bagus. Okey, next question kita nak tengok. Ni senang je kan? Senang ke susah? Jawapan? Senang. Kalau tak belajar memanglah tak tahu kan. Kalau senang memang kacang gila. Okey, next question nombor 7 ni.
Nyatakan akas bagi implikasi berikut. Akas yang mula-mula sekali kita belajar. Apa nak dapatkan akas? Yang mana jawapan dia? Akas kita buat apa? Balikkan dia. Balikkan dia. Balikkan dia. Okey, yang mana jawapan dia? B. B. B, jika tan X sama dengan 1, maka X sama dengan 45 darjah. Okey, senang sangatlah topik ni kan. Sebab awak tak perlu nak fikir. Awak hanya ubah tempat saja. Tak kisahlah betul ke salah kan. Okey. So kita tengok the next one, soalan nombor 8. Sama juga tadi, dia suruh cari pula songsang. Ni nak buat repeat ni supaya kuatkan daya ingatan ni. Siapa boleh jawab ni soalan 8? C. Songsangnya adalah macam mana tadi? C. Ada soalan ni. C. Dia hanya nafikan sahaja kan? So nafikan je lah dan salin tu songsang. Very easy. Okay, betul. Next question. Dia suruh cari kontra positif pula. Sama aja kan? Kontra positif, dia ubah. Dia kena tukar. Okay, yang mana satu jawapan dia? Jadi Q ni kena ke depan. Jadi jika tan X tak sama dengan 1, maka X tak sama 45 darjah kan? Okay, tengok jawapan apa. Okay, yang last. Okay, boleh jawab semua? Boleh tak? Boleh. Oh, saya pergi laju sangat ke tak laju kan? Okay Boleh. kan, kita dah repeat 2 kali. Sepatutnya awak dah faham lah. Cuba kita tengok the last one. Nombor 10. Nyatakan akas bagi implikasi berikut. Yang mana jawapan dia? Akas ni semua senang lah, kacang sangat. Okey. Apa jawapan dia? C. C. Akas kita terbalikkan dia kan. So kita terbalikkan aja. Jadi C jawapannya, jika Y kuasa 2 lebih besar daripada 9, maka Y sama dengan 7. Okey. So dah dapat jawapan. Itu je yang saya nak terangkan hari ni. Apa dia? Apa yang kita belajar? Baru sekejap ni. Apa? Akas, songsangan dan Kontra positif. yes, very good. Kita tengok the next question lagi. Best je, soalannya senang-senang. Songsang pula. Soalan yang sama, dia suruh awak songsangkan. Mana jawapan dia? Songsang kita buat apa? Aib dah lupa pula. Itu negatif kan? Ya, negatif kan. So yang mana jawapan dia? Senang je. A. Jadi yang mana ni? Kalau Y lebih besar daripada 7, kita nak nafikan dia bukan lebih besar daripada 7, maksud dia? Which one? A. A? Oh, ya ke? A. Awak akan tukar simbol dia jadi Nombor 2. Ya, nombor 2 lebih kecil. Maknanya awak tukarkanlah lebih besar jadi lebih kecil kan? Itu je. Jangan jadikan sama tu. Kalau lebih besar dan sama, baru awak tukar lebih kecil dan sama kan? So kita tengok jawapan dia. Jawapan dia adalah A. Dia tukar Y lebih kecil. Ya, betul. Susah. Susahnya nak tukar songsang ni. Kenapa dia jadi Y tu lebih kecil dan sama? Dia terus ubah. Maknanya tak sama langsung dengan implikasi yang diberi kan? So lebih besar dan sama jadi lebih kecil dan sama. So ingat yang itulah. Yang kita tengok the next question. Nombor 12 pula. Kalau kontra positif pula nak jadi apa ni? Kita kena ada ubah tempat. Tapi tadi kita dah ubah jadi penafian dia kan. Jadi mana satu jawapan? Kena ubah tempat. Yang mana? Dia mesti sama ada C ataupun D lah jawapan dia, betul tak? This one, either one. Kan? Yang mana? D lah kan? Sebab dia kena ubahkan tempat. Check jawapan. Okay. Sama tak dengan jawapan awak? Sama?
Okay, just kita tengok the next question. Yang ini akas. Cari akas untuk jika kecurunan garis AB adalah sifar. Senang sangat ni, tukar tempat je. Siapa dia tu, saya tak boleh nak check nama awak lah yang hadir sebab saya pakai handphone. Okay, siapa boleh jawab? Aisyah ada Aisyah? Aisyah? Senyap je semua. Hello. Siapa nak jawab ni soalan yang sangat senang nombor 13 ni? Go. D. Ha? B. Jika garis AB adalah garis mengufuk maka kecurunan yes. Akas ya, kita terbalikkan aja kan? Salah. Jika AB adalah garis mengufuk maka kecurunan garis AB adalah sifar. Kenapa awak cakap B? Jawab D. Aku jawab D. Okey. Yang D tu betul lah kan? Kenapa pula? Ada saya dengar yang jawab B tadi kan? Betul tak? D lah. Oh D. Okey, bagus. Okey. Ni akas senang aja kan? Nak ubah aja kedudukan. Next, nombor 14. Sama je soalan dia. Songsangkan dia. Songsangkan mana jawapan? C. A, B, C, D. C. Jika garis AB bukan garis mengufuk. Ada C, ada A. Tak ingat lagi ke dah berapa kali dah kita buat ni songsang ni? Songsang ni kita hanya nafikan saja kan? Nafikan, lepas tu awak ada ubah apa-apa tak? Kalau songsang? Tak. Tak. So jawapan dia adalah apa? A. Jika kecurunan garis AB bukan sifar, kita nafikan saja dan kita ubah adalah sifar ni kepada bukan sifar, maka garis AB bukan garis mengufuk. Boleh? Faham ya? And then the last one, nombor 15 ni mestilah ditanya kontra positif. So kontra positif yang mana jawapan dia? Kita nafikan dan kita ubah tempat P dan Q kan. Q datang ke depan, P ke belakang. Jadi yang mana? Jika AB bukan garis mengufuk, maka kecurunan garis AB bukan sifar. Kan? So jawapannya adalah C. Okey. Boleh faham? Itu saja untuk hari ini saya nak terangkan.